Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan kebesaran Allah daripada kejahatan syaitan terkutuk yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Illa rahmatan min rabbik. Inna fadlahu kana alayka kabira. Masih lagi dalam tajuk tentangan dan cabaran untuk menandingi Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan sesuatu yang setanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Dan dalam Asbabun Nuzul, sebahagian orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran tidaklah saling menguatkan sebagaimana ayat-ayat Taurat yang saling terkait. Maka turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang dapat kami fahami, dan jika tidak, kami akan bawakan kepada engkau seperti yang engkau telah bawakan, iaitu Al-Quran. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kali kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan yang mendatangkan iktibar. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain daripada kekufuran. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Dan sesungguhnya, dan mereka berkata, kami tidak sama sekali akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau memancarkan mata air daripada bumi bagi kami.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا atau sehingga engkau mempunyai kebun daripada pohon-pohon tamar, iaitu kurma dan anggur. Kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terus-menerus terpancar. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah terhias daripada emas, atau sehingga engkau naik ke langit dan kami tidak sama sekali akan percaya tentang naiknya kamu ke langit, sehingga engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Keingkaran orang kafir dan bantahan terhadapnya, dan tiadalah yang menghalang orang musyrik itu daripada beriman ketika datang kepada mereka hidayah, melainkan keingkaran mereka tentang manusia menjadi rasul, sehingga
mereka berkata dengan hairan, patutkah Allah mengutuskan seorang manusia menjadi Rasul? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada di bumi malaikat yang berjalan serta tinggal mendiami, tentulah kami akan turunkan kepada mereka daripada langit malaikat yang menjadi utusan. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Katakanlah lagi, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendalam pengetahuannya, lagi melihat akan keadaan hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin muslimat tetamu Allah rahimakumullah. Syukur pada Allah ya kita dapat meneruskan kehidupan kita di hari 28 Ramadan. Kita pun tak menyangka boleh sampai ke hari ini. Hanya harapan kita dapat menyempurnakan ibadah ini sebaik mungkin. Allah terima ibadah kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan semoga ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, sejak pukul 3.45 kita bersama. Jadi saya tidak berniat untuk memperpanjangkan kuliah subuh ini. Ya sekadar sedikit renungan, sekadar menyempurnakan ya liqa kita
ya, sejak malam tadi hinggalah ke subuh ini. Satu doa yang sering kita baca di setiap malam Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami pohon keredaan-Mu dan syurga-Mu. Mohon dijauhkan ya Allah dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ini kemuncak ya, hidup seorang yang beribadat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Kita reda pada Allah, Allah pun reda pada kita. Ini kemuncak. Ya, buatlah apapun, kalau Allah tak reda, tak jadi. Kuat sembahyangnya, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, tapi Allah tak reda, sia-sia. Kita ingin dipanggil di akhir hayat kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Satu panggilan mesra dari Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah padaku dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Allah redha, tuan-tuan, maka tidak ada tempat selain syurga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, ayat yang lain, mereka redha dengan Allah, Allah pun redha dengan mereka. Ya. Dalam kehidupan ini kan yang kita nak carikan redha kan. Ya. Kalau kita ada isteri, kita nak isteri kita redha pada kita. Redha tu maknanya sukalah. Ya, suka. Ya. Anak-anak pun redha dengan kita. Ya, ada kawan redha dengan kita. Ya, kan. Untuk mendapat ridha Allah, ada kuncinya, tuan-tuan. Ya. Apa kuncinya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha mak bapak. Oh, itu kunci. Itu kuncinya. Tak mungkin kita dapat ridha Allah, hafiz Quran, qiyamul lail tiap malam, ya, mengajar sana sini, kalau mak bapak tak ridha dengan kita, tuan-tuan. Tertutup pintu ridha Allah. Itu syarat. Ya, sebagai bahan renungan pagi ini setelah 28 hari kita berpuasa, bagaimana hubungan kita dengan mak bapak kita yang masih hidup, yang sudah mati, ya. Bagaimana anak kita dengan kita? Ya, yang ada anak, ya, muhasabah, tengok anak kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, cuba tengok macam mana anak kita. Redha tak kita dengan mereka? Atau masih ada lagi tersangkut sedikit di hati kita, rasa marah, rasa tak senang, kan? Jangan main-main. Ya. Yang kita nak cari ridha Allah, tapi nak cari ridha Allah, dapat kuncinya apa dia? Redha mak bapak. Pernah beberapa tahun dahulu seorang, ya, lepas qiyam macam inilah subuh, salam saya, cium, peluk saya. Masa tu boleh peluk lagi, sekarang tak boleh. Ya. Sekarang tak boleh salam, senyum pun tak boleh. Ya. Susah. Kuliah hari tengok orang ni senyum ke tak senyum pun tak tahu. Ya,
Jadi kita pun kuliah ni, kita agak-agak. Dia ni suka ke tak suka. Kan? Dia ni senyum ke tak senyum. Dah tutup mulut kan. Allahu Akbar. Ustaz dia kata, dapat tak pahala senyum kalau pakai mask? Aduh. Kan? Al-ibtisamu sadaqah. Senyum itu sedekah. Sekarang senyumnya pakai mask. Kan? Dapat tak pahala Ustaz kalau kita senyum tapi orang tak nampak senyum kita? Tujuan senyum apa? Senyum, bila orang senyum kita rasa lapang. Dia senyumlah kat aku. Tak. Masa muda-muda dulu kan, awet tu senyum kat aku lah kan. Dah kahwin kan? Belum? Banyak orang senyum kat dia ni. Tapi sebab musim Covid, dia tak nampak orang senyum kat dia. Rugi. Zaman kami dulu mengurat, senang nampak senyum. Tu cikgu kita juga ya. Orang lama, 91 tahun. Tapi macam 19 tahun. But, sahur dengan dia tadi. Kita makan biasa aja. Dia luar biasa. Bawa telur dari rumah. Bawa kicap dari rumah. Luar biasa. Tapi patutlah umur panjang. Pergi mana-mana bawa telur 2 biji. Itu lain bang. Telur tu bawa juga. Ini telur setengah masak. Tadi sahur ya, telur setengah masak. Hebat. Respect. Ya. Saudara, dia jumpa saya, Ustaz, saya ada masalah. Apa dia? Saya dah 10 tahun tak balik kampung. Saya kata, kenapa? Tak ada duit ke? Tak Ustaz, saya bawa diri. Oh, bawa diri. Kampung mana? Kampung sekian-sekian. Kenapa ke KL? Bawa diri, tinggalkan keluarga. Sebab merajuk. Puncanya gaduh adik-beradik. Mak support adik dia, tak puas hati, terasa hati, tinggalkan kampung. Dah 10 tahun Ustaz. Tak telefon. Surat, tak ada. Saya kata, baliklah. Dosa besar kamu. Dosa besar. Kau putus hubungan dengan ibu kamu, bukan orang lain. Ibu kamu. Yang 9 bulan kamu tumpang hayat dalam perut dia. Ya, balik saya kata. Masalah Ustaz, saya dah bersumpah tak akan pijak rumah mak saya. Saya kata balik. Dilanggar sumpah Ustaz. Biar dilanggar sumpah daripada dilanggar lori. Saya kata balik. Sumpah. Kalau kita bersumpah, wallahi aku takkan pijak rumah ini. Tiba-tiba besok lusa kita menyesal nak balik rumah tu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi bayar denda lah. Engkau dah bersumpah, langgar sumpah, bayar denda. Apa dendanya? Bukan banyak. Bagi makan 10 orang miskin ataupun puasa 3 hari. Ya. Denda langgar sumpah ni, orang yang suka bersumpah wallahi tapi menipu, tapi langgar sumpah, dendanya puasa 3 hari atau bagi makan 10 masakin, 10 orang miskin. Yang baik yang mana? Puasa ke bagi makan? Orang bujang. Bagi makan lagi baik. Kenapa? Puasa untuk kita sendiri. Bagi makan untuk orang lain. Islam melihat manfaat yang ramai. Saya kata balik. Macam mana Ustaz? Kalau dia tak terima saya, tak ada ibu yang tak terima anak. Ya. Yang kamu terasa bagaimana ini kadang-kadang ya, anak-anak ni cepat terasa dengan mak bapak ya. Mak cakap kasar sikit terasa. Ya betul, anak kita bukan? Anak kita. Sikit-sikit merajuk, masuk pintu, kunci.
Saya kalau anak saya masuk pintu kunci, saya ambil paku, saya seal terus pintu dia, jangan keluar lagi. Mengada-ngada. Ya, terasa dengan mak bapak. Mak kasar, terasa. Ayah kasar, terasa. 9 bulan kamu menumpang perut mak kamu. Mak kamu sakit, kamu tak rasa. Ya. Ada kita rasa, kita tak rasa. Sekarang mak cakap kasar sedikit, oh terasa. 9 bulan kau menumpang, mak kamu sakit, tak tidur malam, ada kamu rasa. Ini anak-anak sekarang ni, anak sekarang tak faham benda macam ni. Ya, sebab banyak sangat berguru dengan gadget ni. Ya. Handphone, game, putus hubungan dengan mak bapak. Bukan setakat hubungan fizikal, hubungan spiritual pun tak ada. Hormat pun hilang. Ya. Mak kamu melahirkan kamu, nak putus nyawa, ada kamu rasa. Mak kamu tak tidur malam, jaga kamu waktu kamu sakit, ada kamu jaga. Tiba-tiba sekarang mak cakap sikit, terasa. Allahu Akbar. Ingat ya, rida Allah terletak pada rida mak bapak. Macam mana Ustaz? Saya nak balik kampung, tapi PKP Ustaz. Ini yang terbaru ni pula. Nak balik kampung Ustaz, dah lama tak balik, PKP. Saya kata, kampung mana? Sekian-sekian. Belanja balik dah ada. Berapa belanja? Kira-kira minyak, tol apa semua dalam 500. Saya kata, 500 kirim pada mak kamu. Mak, kami tak dapat balik mak. Nah, 500. Tanda ingatan dari kami. Ya. Telefon, video call. Ya. Penat pun tak penat. Ya. Duit habis juga. Kalau kita drive balik kampung, duit habis juga. Tayar pun habis. Penat lagi. Silap-silap rosak kereta lagi. Terus ada tepi jalan. Kenapa? Jam. Tiap kali raya, jam. Kamu rehat, tak payah pergi mana, duduk rumah, tapi pahala sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan bagus macam tu kan? Setuju tak tuan-tuan? Setuju? Buat. Dan yang masih ada mak bapak lah. Tapi saya tengok semua otai-otai semua ni, old timer semua ni. Anak balik tak? Tak balik Ustaz. Ada kirim duit tak? Kami tak minta Ustaz. Memang kita tak minta. Saya pun sebagai bapa, ya, anak tak ramai lah tuan-tuan, baru 11. Saya tak pernah minta duit pada anak saya. Tapi kalau dia bagi walaupun sedikit, rasa tak? Rasa tak? Tiba-tiba menantu saya, Abah, selamat Ramadan. Salam-salam. Ada envelope. Tengok, RM50. RM50 je bang. Tapi kita punya, menantu aku bagi. Nampak ya? Ini feeling ni tak boleh dibeli, tuan-tuan. Feeling, perasaan ni tak boleh dibeli. Berapa kita nak beli harga perasaan gembira ibu kita? 1,000, 2,000? No, it's not money. Perasaan kasih sayang. Kan? Jadi tak boleh balik PKP. Kan? Suruh anak kita, Long, tak boleh balik. Tak boleh balik, hantarlah apa-apa. Kan? Nanti suruh dia tengok. Ini Facebook masjid. Suruh anak kita tengok kuliah subuh 28 Ramadan daripada Masjid Pancur Jaya. Semua dah follow belum Facebook masjid? Tak tahu pun Ustaz ada Facebook. Itulah tu. Ambillah tahu. Ya. Jadi ada rakaman daripada tarawih malam tadi. Ada rakaman kuliah subuh. Ya. Qiyamul Lail nak rakam tapi gelap. Kita nak rakam tapi suara je lah. Kan? Suruh tengok. Nak,
Nanti masuk dalam Facebook, kemudian share lah, bagilah link pada anak kita. Pandai ke tak pandai? Tak pandai, saya ajar. Nah, ini sebab old timer ni kena tanya macam tu. And tuan-tuan ya, saudara, ridallahi fi ridal walidain. Ya, yang dah tak ada mak bapak, doakanlah mereka, tuan-tuan. Soalan yang famous bulan Ramadan ni, betulkah roh balik, Ustaz? Aduh, tak tahulah, saya belum pernah sampai ke alam roh lagi. Ya. Tapi kalau Allah izinkan roh balik, boleh ke tak boleh? Boleh, senang sangat. Sedangkan polis boleh izinkan saya kemari, PKP ni lepas, ya, ke Melaka lepas, ke Pahang lepas, ke Negeri Sembilan lagilah polis bagi izin. Kalau Allah bagi izin roh balik, boleh ke tak boleh? Boleh. Dan ada hadisnya pun. Ada hadisnya. Jadi Allah pilih ada roh tertentu yang balik. Balik. Dia akan tengok kuburnya, jasadnya dah hancur. Dia tengok anak-anaknya dan dia mengharapkan kiriman-kiriman doa. Pergi rumah anak ni dapat bungkisan. Rumah ni dapat bingkisan. Dia balik ke alam roh, bawa hadiah-hadiah yang banyak. Yang tak boleh balik, tunggulah. Pos laju. Posto. Ada kiriman pahala dari anak. Kurier, pos laju. Tu dia, buka. Kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman Al-Quran, kiriman sedekah, infak. Saya, tuan-tuan, saya keluar rumah nak pergi program mana-mana, niat saya, ya Allah, kalau ada kebaikan daripada apa yang akan kubuat ini, pahalanya kirimlah pada mak saya, kirim pada bapak saya. Sampai sekarang, tuan-tuan, dah lebih 10 tahun mak bapak meninggal. Betul? Setiap malam qiyamul lail, ya, doa saya satu saja, ya Allah, kalau ada kebaikan daripada apa yang kubuat ni, pahala dah dapat. Ya, Allah nak bagi pahala dah. Ya Allah, bagi pahala tu pada mak bapak. Bangga mereka, tuan-tuan, dapat kiriman. Tiap hari dapat kiriman. Allahu Akbar. Kita bersedekah, kirim ke dia. Kita baca Quran, kirim ke dia. Kita buat baik, kirim ke dia. Mereka menerima. Pernah duduk asrama tak dulu? Pernah duduk asrama. Kami daripada Sabah tahun 75, 27 orang dihantar ke Sabak Bernam. Duduk asrama. Postman datang. Kenapa? Harap-harap dapatlah kiriman surat dan wang pos. Masa tu wang pos. Yang dapatlah. 2-3 orang dapat. Yang lain, can you feel what I feel? Boleh rasa tak? Yang dapat, gembira, buka surat, baca surat, ya. Dapat money post. Alamak, RM10 ya wang pos dulu, tapi RM10 tahun 75 banyak, bang. Yang tak dapat ni meleleh bang, nangis ni. Kecil lagi masa tu, umur 14-15. Meleleh. Macam itulah mereka di sana. Postman datang, hantar, bagi yang dia. Aku tak ada. Ada? Jap, ambil gula-gula, campak. Berebutlah yang lain ni. Macam kalau dulu kahwin-kahwin, wang siling, gula-gula, campak, berebut. Itu apa tu? Al-Fatihah untuk jami'il muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha. Fatihah ni pertama untuk bapa aku, mak aku. Ini special lah kan? Selebihnya untuk seluruh muslimin muslimat. Ini yang tabur gula-gula tu. Faham tak? Berebut.
Satu Fatihah dibagi untuk seluruh muslimin muslimat dari timur ke barat. Tapi janganlah kita bayangkan banyak mana tu, ini kerja Allah. Ada yang dapat banyak, ada dapat sedikit, bergantung juga keikhlasan anak cucunya yang ditinggalkan di dunia, kan? Begitu ya. Jadi saudara sekalian, kirimlah pahala untuk mereka. Ya. Kirim pahala untuk mereka, minta ampun untuk mereka. Ya, yang ada lebih infak untuk mereka, wakaf untuk mereka, kan? Wakaf tu pahalanya berterusan. Wakaf masjid ke, wakaf pondok ke, madrasah ke, ambil pelajar-pelajar tahfiz, pergi mahat tahfiz, tanya dengan mudir, berapa ramai pelajar yang asnaf miskin? Oh ramai ustaz, ni dia senarai 50. Saya minta 3 orang, saya nak sponsor. Tiap bulan berapa? RM250 tuan. Asrama dan makan. Saya ambil 4 orang, saya sponsor tiap bulan. Nah, RM1,000 tiap bulan untuk 4 orang. Takdir Allah, 4-4 jadi hafiz. Keluar, menyampaikan risalah. Allahu Akbar. Banyak mana pahala kita, tuan-tuan. Dan pahala ini untuk mak bapak saya. Habis kalau bagi mak bapak, kita tak dapat ke? Dapat ke tak dapat? Dapat. Ini bukan macam duit RM, ada RM10, ya, bagi dia, habis. Tak ada. Ini pahala. Ya, kita bagi satu, Allah balas lagi. Kita bagi, Allah bagi lagi. Begitulah seterusnya, ya. Tuhan, semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah catit di hujung Ramadan, itqun minan nar, bebas dari api neraka. Ramadan awaluhu rahmah, Ramadan permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, keampunan, hujungnya itqun minan nar, bebas dari api neraka Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah, kita bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah, kita kembali pada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kita menyesali dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami sepanjang malam tadi, ya Allah. Berkatilah semua yang hadir dalam majlis-majlis kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami. Adapun hajat kami, ya Allah, tak lain tak bukan keredaan-Mu, keampunan-Mu dan syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan seluruh keluarga kami, abang, kakak, adik, makcik, pakcik kami, ya Allah. Dan khusus kepada ayah dan ibu kami yang masih hidup, apatah lagi yang telah pergi, ya Allah. Kepada mereka yang telah pergi, sampaikanlah munajat dan doa kami buat mereka, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Di penghujung Ramadan, kami mohon redailah kami, ya Allah. Redailah kami, ya Allah. Dan Kau padamlah nama kami dari senarai neraka-Mu, dan Kau catatlah nama kami, ya Allah, dalam senarai syurga-Mu. Ya Allah,
seperti mana kau himpunkan kami dalam majlis ilmu, di taman syurga, di rumahmu yang indah ini ya Allah. Kami pohonkan, himpunkanlah kami nanti dalam syurgamu yang abadi, dalam syurgamu ya Allah, bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkan penyakit-penyakit kami, luaskan rezeki kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Kami pohon kepadamu, hentikanlah wabak COVID-19 dengan rahmat-Mu ya Allah. Hapuskanlah virus corona dengan rahmat-Mu ya Allah. Lenyapkanlah virus corona dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukuplah sedikit sharing pagi ini. Ya, sudah syuruk ya, sudah syuruk. Jadi mudah-mudahan dapat pahala satu lagi. Apa dia? Siapa yang solat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid i'tikaf, termasuk baca Quran, zikir dan dengar kuliah macam ini sampai syuruk, dapat pahala umrah dan haji lagi kan. Cuma tak boleh panggil haji lah, pahala ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi bujang pahalanya kurang sikit. Ya. Jadi ada beza si bujang dengan yang sudah kahwin. Bujang dapat 1. Yang dah kahwin dapat 27. Itu kahwin 1. Kalau kahwin ada berani? Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak AJK dan Jamaah Masjid Kadah Pancun Jaya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Badrul Amin bin Bahrum yang bersama kita daripada Isyak semalam hingga ke kuliah subuh hari ini. InsyaAllah kita akan sedaya upaya mengikuti nasihat Ustaz